Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita sambung lagi perbincangan trial SPM kertas 1 bahagian 2. Jom kita mula. Soalan pertama iaitu soalan nombor 11. Antara bahan A, B, C dan D yang manakah terdiri daripada ion? Soalan ini berkaitan dengan jenis zarah. Ada 3 jenis zarah iaitu atom, molekul dan ion. Ion mestilah zarah bercas, sama ada negatif atau positif. Jadi jawapan dia C. A ni atom pepejal sebab dia tiada cas dan kedudukan dia rapat-rapat. Dan ada satu jenis atom je. B pula pun atom pepejal tapi ada beberapa jenis atom yang berlainan saiz. Manakala last kali D tidak bercas tapi dia melekat tapi dia duduk jauh-jauh. Ni adalah molekul dan berkeadaan gas. Rajah 7 menunjukkan struktur atom P, Q, R dan S. Atom manakah adalah isotop? A, P dan Q, B, P dan S, C, Q dan R, D, R dan S. First kali kita kena faham maksud isotop. Isotop ialah atom unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron atau nombor nukleon yang berbeza. Lepas tu kita tengok pula struktur atom. Yang bulat-bulat di luar ni elektron. Tapi nak kenal isotop, kena tengok nukleus atau bahagian tengah. Yang ada simbol tambah tu proton, yang tak ada tambah tu neutron. Kita kira bilangan proton dia, yang mana sama itulah isotop. Bila kita kira P ada 6 proton, Q pun ada 6 juga sama. Jadi jawapan dia A, P dan Q. Bilangan neutron suatu atom ialah 10 dan nombor nukleonnya ialah 19. Berapakah bilangan proton bagi atom itu? A 9, B 10, C 19, D 29. Nombor nukleon ialah hasil tambah bilangan neutron dan bilangan proton. Kalau kita tengok soalan 12 tadi, dia jumlah zarah subatom di nukleus. Bila dia bagi jumlah iaitu nombor nukleon 19 dan bilangan neutron 10, kita perlu tolak je. Jadi jawapan dia 9. A. Soalan ke-14, antara proses berikut yang manakah dapat menambahkan kekerasan sesuatu logam? A. Penulinan, B. Pengaloyan, C. Penyaduran, D. Pempolimeran. Penulinan ni untuk buang benda asing bagi menghasilkan benda yang tulen. Pengaloyan pula ialah proses mencampurkan beberapa jenis logam atau logam dengan bukan logam pada peratusan tertentu untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Penyaduran maksudnya salut untuk lindungi dan cantikkan logam. Dan last kali pempolimeran ialah proses menghasilkan rantaian panjang daripada monomer, contohnya getah dan kanji. Berdasarkan maklumat-maklumat ni, jadi jawapannya ialah B, pengaloyan. Soalan ke-15, kapal terbang boleh membawa bilangan penumpang yang ramai pada satu-satu masa. Untuk keselamatan penumpang, badan kapal terbang perlu dibina dengan bahan yang kuat. Keluli adalah sejenis aloi yang sangat kuat dan banyak digunakan untuk membina rangka kenderaan. Mengapakah keluli tidak boleh digunakan untuk membina kapal terbang? A. Jisim yang besar, B. Sukar ditempa, C. Kos yang tinggi, D. Mudah terkakis. First kali kita tengok maklumat tentang keluri. Keluri ni dia terhasil daripada campuran besi dan karbon. Ciri-ciri dia keras dan kuat tapi dia berat. Jadi tak sesuai untuk bina kapal terbang. Jadi jawapan dia A, jisim yang besar. Okey, kita tengok pula tentang kapal terbang. Kapal terbang biasanya diperbuat daripada duralumin iaitu campuran aluminium, kuprum, magnesium dan mangan. Duralumin ni dia ringan, kuat dan tahan kakisan. Jadi sesuai untuk kapal terbang, kereta lumba dan sebagainya. Soalan ke-16. Rajah 8 menunjukkan kesan bahan R terhadap lateks. Apabila R ditambah, lateks menggumpal. Apakah R?
A. Sulfur monoksida, B. Asid etanoik, C. Larutan amonia, D. Natrium hidroksida. Soalan ni berkaitan dengan eksperimen latex. Bika pertama ditambah dengan asid etanoik, bika kedua ditambah dengan larutan amonia, bika ketiga latex sahaja. Bika mana latex akan menggumpal? Jadi jawapannya bika pertama dan ketiga. Latex akan menggumpal dalam keadaan berasid. Dalam bikar ketiga, bakteria akan menghasilkan asid yang akan menggumpalkan latex, tetapi yang ni akan mengambil masa yang lebih lama. Jadi jawapan untuk soalan B ni asid etanoik. Sulfur monoksida ni tidak berkaitan. Natrium hidroksida ni pula alkali, sama fungsi dengan amonia, menghalang penggumpalan latex. Soalan ke-17. Seorang murid mengambil masa 0.5 jam mengayuh basikal dari rumahnya ke bandar. Jika laju puratanya ialah 15 km per jam, berapakah jarak antara rumahnya dengan bandar? Laju sama dengan jarak bahagi masa. A. 2 km, B. 4.5 km, C. 7.5 km, D. 15 km. Nak senang, ingat formula ni dalam bentuk segitiga. Biasalah dalam exam, kadang-kadang dah tak boleh fikir kan? Jadi, masukkan maklumat dalam segitiga. Untuk dapatkan jarak, laju darab dengan masa. Jadi, dapat jawapan dia C, 7.5 km. Kita beralih pada soalan 18. Rajah 9 menunjukkan seorang perempuan sedang mengeringkan payungnya. Okey, Rajah 9. Apakah konsep yang digunakan oleh perempuan tersebut apabila dia memutarkan payung itu berulang kali? A. Inersia, B. Tekanan, C. Momentum, D. Pecutan. Konsep yang digunakan ialah inersia. Jawapan dia A. Inersia ialah kecenderungan objek untuk menentang perubahan keadaan asal. Macam bila kita dah tidur, susah nak bangun. Bagi contoh payung ni, bila pusing payung, kemudian berhenti pusingkan payung, titisan hujan tu tetap akan terus bergerak, jadi dia jatuh daripada payung. Itulah cara untuk keringkan payung guna konsep inersia. Soalan ke-19. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar berkaitan dengan jatuh bebas adalah benar? A. Dipengaruhi oleh rintangan udara, B. Jatuh dengan tiada tindakan daya, C. Jatuh tanpa pejutan, D. Berlaku di vacuum sahaja. Apa itu jatuh bebas? Jatuh bebas berlaku bila objek jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Contohnya dalam kebok vakum, duit siling dan bulu ayam akan mendarat pada masa yang sama. Jadi mari kita kaji setiap satu pilihan jawapan. A. Dipengaruhi oleh rintangan udara. Dia salah sebab jika ada rintangan udara, dia tak jadilah jatuh bebas. B. Jatuh dengan tiada daya. Salah, dia dipengaruhi oleh daya graviti. C. Jatuh tanpa pecutan. Sebab dipengaruhi graviti, jadi dia ikut pecutan graviti iaitu 9.8 meter per saat. Jadi jawapan dia D. Berlaku di vacuum sahaja. Sebab vacuum ni tak ada rintangan udara. Jadi dia tak dipengaruhi oleh daya yang lain. Baiklah, kita dah sampai kepada soalan terakhir untuk part 2. Rajah 10 menunjukkan sebuah lori yang terbabas di atas jalan. Jika anda melalui jalan tersebut, apakah langkah terbaik yang perlu anda lakukan? A. Menjauhi kawasan kemalangan, B. Menularkan melalui media sosial, C. Menghampiri kawasan kemalangan, D. Membantu membersihkan tumpuhan tersebut. Kalau kita perhatikan gambar tu, lori tu bawa sisa radioaktif. Jadi apa yang sepatutnya kita buat ialah menjauhi kawasan kemalangan. Jawapan A. Mungkin ada antara kamu yang rasa nak tolong bersihkan, tapi kita kena beri laluan kepada pihak yang sepatutnya sebab mereka je yang tahu cara yang paling selamat
untuk bersihkan tumpahan tu, sebab sisa radioaktif ni berbahaya. Dia kena pakai alatan yang selamat, pakaian yang selamat. Semoga perbincangan ini membantu kamu study. Jika bermanfaat, sila like, komen dan subscribe serta share dengan kawan-kawan kamu. Jumpa lagi. All the best dalam SPM.